Ya, hikmah ai al-Quran. Wa mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah ai al-Quran. Hikmah tu maksudnya melalui al-Quran, akhlak Quran. Wa mau'izatil hasanah. Jangan orang benci Islam sebab mereka salah faham terhadap Islam atas fakta yang sebenar, itu tak apa. Sebab mereka belum dapat memahami dengan arti kata sebenar. Tapi kalau orang benci Islam sebab salah tindak tanduk kita, akhlak kita, itu salah kita. Itu dosa kita. Tapi kita kena tegas. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad dan orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas, asyidda', tapi dia berlemah lembut, ruhama, bersama-sama sesama mukmin. Tegas. Tegas ni kita. Jangan kerana nak orang bukan Islam tak benci Islam, kita ubah Islam. Kita ubah rupa Islam yang Allah ciptakan. Itu satu baik, tuan-tuan. Kemudian inti kedua kepada Hari Raya Korban ini ialah peristiwa penyembelihan. Yang berasal daripada peristiwa korban penyembelihan Nabi Ibrahim AS ke atas anaknya. Saya sebut anaknya, tuan-tuan, sebab Quran sendiri sebenarnya tak sebut siapa yang nak disembelih. Quran tidak sebut Ibrahim atau Ismail. Malah dalam hadis-hadis pun kebanyakannya tidak menyebut juga. Cuma dia kata ibnahu. Anaknya. Barangkali saya tak perasan, barangkali ada satu dua hadis sebut nama. Tetapi yang banyak menyebut nama Ibrahim atau Ishaq itu ialah para ulama tafsir. Sebab tu dalam kitab tafsir sebenarnya tak jelas. Cuma saya tak naklah bawa benda ni. Nanti umat Islam Malaysia ni dia bergaduh benda tempat tak penting. Sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Siapa yang disembelih? Ada ulama, ada tafsiran kata Ismail. Sebagaimana dipegang oleh umat Islam di Malaysia ni. Ada yang kata Ishaq. Ada yang kata Ishaq. Saya baca dalam kitab tafsir, kedua-duanya berimbang, kedua-duanya hujah yang kuat. Ada ulama kata hujah Ishaq lebih kuat, ada ulama kata hujah Ismail lebih kuat. Saya teringat ada satu isu dulu, Mufti Harun Sani di Perak sebut dalam ceramah dia tentang perkara ini, khilaf khafiah ini. Ada ulama kata Ismail yang disembelih, ada ulama kata Ishaq yang disembelih. Ramai umat Islam maki Datuk Harun Sani. Maki Datuk Harun Sani sebab mereka dah pegang selama ni Ismail, tak boleh terima pendapat lain, padahal perkara ini disebut dalam kitab tafsir. Sebilangan ulama tafsir kata Ismail yang nak disembelih itu. Sebagai ulama tafsir kata Ishaq yang nak disembelih itu, dan ada hujah-hujah masing-masing. Habis kena maki Datuk Harun Sani. Kesian dia. Saya pun ada orang suruh maki juga. Ustaz, petikai lah ni Datuk Harun Sani ni. Tapi saya kat dia saya ceritalah. Saya kata sebenarnya memang betul. Jadi saya tak nak bawa perbahasan itu. Kita ambil lah apa yang orang Malaysia dah pegang selama ni, Ismail. Maka dalam peristiwa korban ini banyak pengajaran besar yang kita dapat lihat untuk saya ukirkan pada malam ini. Sempena ceramah anjuran Azhar Care ni, tuan-tuan, setiap malam. Ini malam giliran saya. Maka tuan-tuan sokonglah Azhar Care ni, dengan usaha-usaha kebajikan yang mereka buat. Khususnya ada dua perkara sekarang, wakaf telaga RM10,000, dan wakaf Quran RM30 untuk satu Quran. Pahala online kita besok. Kita dah mati lama dalam kubur, tetapi pahala kita mengalir secara online. Misalnya pahala mengalir secara online. Misalnya ambillah contoh Tosa kata telaga tu, Quran tu, budak ni dia baca Quran,
Pertama, selagi Quran tu dibaca, dipakai, kita ada pahala. Okey, kalau Quran tu dah habis Ustaz, dah lusuh, dah terbakar, dah rosak, dah budak ni pula dia dah pandai baca Quran dengan Quran yang kita wakafkan, maka dia guna dengan kepandaian itu, dia baca Quran sepanjang hidup dia, kita dapat pahala. Kepandaian dia baca Quran itu dia perturunkan kepada anak cucu dia, anak murid dia, kita dapat pahala walaupun Qurannya dah musnah. Ya, begitu juga derma. Ada derma saja-saja, ya, sumbangan boleh disalurkan, ya tuan-tuan, di akaun number yang ada di bawah, ya, skrin tu. Ya, tuan-tuan boleh tengok nanti, tuan-tuan dermalah dekat situ, insya-Allah bantulah Azhar Care, Pertubuhan Kebajikan ini. Baik, kita balik pada cerita penyembelihan korban tadi, tuan-tuan. Banyak pengajaran yang boleh diambil. Pengajaran yang pertama sekali ialah sikap Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini bukan khilaf. Memang disebut dalam Al-Quran. Ya. Dia tidak khilaf. Memang Nabi Ibrahim. Iaitu sikap Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Tidak sedikit pun mempertikai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sebagai seorang manusia yang berfikiran logik, sama ada sebagai seorang manusia yang ada sifat kemanusiaan, sama ada sebagai seorang manusia yang bergelar bapa kepada anak. Nabi Ibrahim AS tidak sedikit pun, tidak mengguna pun ketiga-tiga asas ini untuk mempertikai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia bermimpi menyembelih tengkuk anaknya yang kita di Malaysia ambil sebagai Ismail alaihissalam, dia tak pertikai pun. Dia tak kata, Tuhan, Ismail anak aku ni anak baik Tuhan, orang yang baik, kenapalah suruh sembelih tengkuk dia. Sebagai seorang bapa, dia tak pertikai perintah Allah. Dahlah dia duduk jauh dengan Nabi Ismail. Dia dengan Sarah di Palestin, di Mesir, di Palestin. Dia dengan Hajar, Ismail dengan Hajar di Mekah. Berbulan-bulan sekali jumpa Ismail, 6 bulan sekali jumpa Ishak. Tiba-tiba nak suruh sembelih pula. Atas nama bapa, dia tidak pertikai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama manusia, dia tak pertikai kenapa mesti sembelih tengkuk Ismail. Atas nama logik, dia tak tanya, wahai Tuhan, apa logiknya perlu disembelih tengkuk anakku Ismail. Kita belum Tuhan suruh sembelih tengkuk Ismail anak kita, belum Tuhan suruh terpotong tengkuk anak kita, Tuhan suruh potong tangan pencuri, rejam orang berzina, sebat orang berzina, pun kita dah pertikai hukum dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengambil daripada sifat Nabi Ibrahim. Kita tidak mengambil daripada sikap Nabi Ibrahim, yang tidak sedikit pun mempertikai perintah Allah, walau tidak logik sekalipun, walau kejam, walau nampak kejam secara zahirnya sekalipun. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kita ambil pelajaran daripada sikap Siti Hajar. Kalau yang tadi itu disebut dalam Quran, tapi yang ini tak disebut dalam Quran, tapi ada dalam riwayat-riwayat tafsir. Siti Hajar ni, dia, kalau ikut riwayat yang saya baca lah, tafsir yang saya baca, dia tak tahu kata Nabi Ibrahim nak bawa Nabi Ismail pergi disembelih. Dan Nabi Ibrahim tak beritahu, mungkin kerana Nabi Ibrahim tak nak ada halangan. Di situ juga saya cuba memikirkan. Mungkin Nabi Ibrahim fikir, sembelih dulu, tunaikan perintah Allah dulu. Lepas tu Siti Sarah nak marah ke, Siti Hajar nak marah ke, nak petikai, cerita lain. Maknanya bagi Nabi Ibrahim,
tunaikan perintah Allah dulu. Tunaikan. Hajar bersetuju atau tidak, itu nombor 2. Tunaikan dulu, sembelih dulu, balik baru cerita. Kalau Hajar setuju, Alhamdulillah. Kalau dia tak setuju, bahas, bincang. Sebab itu kalau ikut riwayat tafsir ni lah tuan-tuan, Nabi Ibrahim tidak beritahu pada Hajar. Tetapi ada seorang tua, ada setengah ulama tafsir kata dia memang orang tua, paling tua dalam kampung tu. Ada setengah ulama kata dia syaitan, iblis yang berupa seorang perempuan tua, datang cuba menghasut Siti Hajar. Dia kata dalam riwayat tafsir tu kata, Hajar, kamu tahu kenapa Ibrahim bawa Ismail keluar tadi? Kata Hajar, dia kata Nabi Ismail anaknya tu dah belasan tahun, dah boleh tolong dia cari kayu api. Jadi dia minta nak tolong Nabi Ismail, nakkan pertolongan Ismail untuk cari kayu api. Kata perempuan tua ini ataupun syaitan ini, iblis ini, dia kata sebenarnya kau salah Hajar, kau tak tahu. Ibrahim sebenarnya nak sembelih tengkuk Ismail. Riwayat tu menyebut peringkat awal Siti Hajar marah. Kenapa pula dia nak sembelih tengkuk anak dia? Dia marahlah Nabi Ibrahim ni. Tetapi dengan orang beriman, jangan buat kesilapan. Ini kesilapan syaitan. Ini kesilapan orang yang nak menentang Islam. Dengan orang yang beriman, jangan sebut Allah perintah. Di sinilah kesilapan iblis kalau perempuan tua tu iblis, dan kesilapan perempuan tua tu kalau dia memang seorang perempuan tua. Dia kata menurut Ibrahim, Tuhan dia perintahkan, Tuhan dia suruh sembelih tengkuk anak dia. Siti Hajar ni tuan-tuan, menurut riwayat itu, bila dengar kata Nabi Ibrahim yang dia memarahi dan tidak memahami dan memarahi Nabi Ibrahim di peringkat awal, kenapa mesti